Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan lagi dalam halal dan sihat untuk siri-siri yang seterusnya ini. Kita masih lagi membincangkan di bawah kategori herba. Untuk kali ini saya memilih keluarga halia. Keluarga halia, sebab bila disebut keluarga halia ini ada kunyit, ada apa juga yang seakan-akan seperti halia. Halia ni memang banyak juga digunakan dalam masakan, kan. Biasanya masakan Cina, masakan India, termasuk juga masakan Melayu, banyak orang dia buat sup semuanya menggunakan halia. Kalau kita lihat sejarah halia ni, dia datang daripada negara, sama ada negara India atau juga negara Cina, yang mula-mula masyarakat menggunakan halia ni. Baik, kalau kita lihat halia ni, kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai zanjabil, zanjabil. Dan juga ada juga yang mengatakan bahawa dia juga berkemungkinan dan juga berasal daripada perkataan Sanskrit Singabera. Baik, halia juga disebut dalam Al-Quran Karim dalam surah Al-Insan ayat yang ke-17. Surah Al-Insan ayat yang ke-17. Lihat ni. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Mereka diberi minum dengan piala berisi arak yang campurannya ialah halia. Baik. Dalam ayat ini merupakan satu-satunya ayat yang menyebut tentang halia. Dalam surah Al-Insan ayat 17 tadi, satu-satunya yang disebut sebagai halia. Tapi apa yang menariknya, halia tidak digunakan di negara Arab. Kalau kita lihat, rasanya jaranglah kita jumpa orang Arab yang menggunakan halia. Tapi Al-Quran sebutkan perkataan halia. Itulah merupakan mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Baik, kalau dalam konteks perkataan, kalau kita lihat disebut sebagai zanjabila, maknanya zanjabil. Zanjabil ini merujuk kepada rasa halia itu sendiri. Sebab itu dalam hal ini Ar-Razi menyatakan bangsa Arab suka meletakkan halia ke dalam minuman kerana itu akan menghasilkan satu bentuk rasa aroma yang menyengatkan. Dia lebih letak dalam minuman, bukannya dalam makanan. Oleh sebab itu Allah menggambarkan minuman ahli syurga dengan sebegitu, kerana semestinya rasa minuman dalam syurga itu pastinya mempunyai kehebatan rasa, ini aroma yang sangat hebat dari segenap aspek. Kalau di sini orang ambil halia ni lebih kepada rasa aromanya. Sebab tu orang suka minum teh halia, kan, teh tarik halia sebagainya, rasa halia tu sendiri. Jadi nak tunjukkan kehebatan minuman halia ini merupakan minuman ahli syurga. Minuman ahli syurga. Sama juga seperti buah-buahan yang kita bincangkan sebelum ini. Buah-buahan adalah buah-buahan yang dimakan oleh ahli syurga. Sebagaimana yang saya sebutkan pada siri-siri yang lepas. Pilih rujuk dalam channel Ustaz Melihara tu, siri-siri yang lepas semuanya disebut sebagai makanan ahli syurga tentang buah-buahan. Baik, itulah juga digambarkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Syifah Al-Jannah. Diriwayatkan daripada Bakh bin Abdullah Al-Muzani, beliau berkata, sesungguhnya seorang hamba teringin memakan daging di dalam syurga, maka datanglah seekor burung dan bertinggi di hadapannya. Saya berkata, wahai waliullah, aku telah memakan makanan daripada halia, meminum minuman daripada salsabil, dan bermain-main di antara arash dengan al-kursi, maka makanlah aku, yakni makanlah dagingku. Disebutkan sebenarnya burung ni pun juga kita makan makanan yang dibuat daripada halia. So dalam hal ini juga
Selain daripada yang disebutkan dalam Al-Quran tentang zanjabila, juga disebut dalam hikayat 1001 malam yang diceritakan sebagai ubat perangsang dan juga pembangkit syahwat. Juga disebutkan dalam hikayat 1001 malam, ya. Baik, sebab ialah kalau kita lihat rasa halia ni dia agak rasa macam berangin, macam pedas, tajam, itu rasanya. Sebab tu kita lihat terdapat beberapa spesies halia yang banyak digunakan dalam bukan setakat makanan, termasuk jugalah dalam perubatan. Banyak, ya. Selain daripada halia makan, ada juga ialah anak beranak halia ni macam juga kunyit, halia bara, lengkuas. Sebab tu zaman-zaman PKP ni ketua keluarga kadang-kadang silap, yang mana satu halia, yang mana satu lengkuas, yang mana satu kunyit, ya. Jadi isteri duk pesan lainlah yang dibeli, ya. Baik, kalau kita lihat dari sudut perubatan, memang banyak kelebihan-kelebihan yang ada pada halia. Sebab tu terlihat hari ini minuman halia telah dibuat secara komersial yang boleh menjana ekonomi, kan. Ada yang buat halia yang dicampurkan dengan cuka sebagainya untuk nak melancarkan perjalanan darah dengan jantung yang sumbat. Tu antara ikhtiar-ikhtiarnya. Sama juga dia di sini orang kata bahawa boleh bila minum teh halia, air halia ni dia boleh angin boleh menyebabkan angin keluar. Baik, termasuklah di sini disebut sebagai orang yang badan masuk angin, maknanya ambil halia bara, dijemur sehingga kering, direbus dengan 3 gelas air dan juga dibiarkan mendidih sehingga airnya tinggal segelas. Kemudian setelah sejuk, tapislah dan juga minumlah air itu. Boleh, ya. Di samping juga yang lain kalau kita lihat banyak, ya, cirit-biritnya dan juga sebagainya. Dan juga hari ini halia sebagai salah satu daripada bahan ramuan untuk ubat-ubatan tradisional juga dibuat daripada sumber halia, ya. Jadi kalau kita lihat banyak manfaat juga kalau kita ambil letakkan halia sama ada dalam makanan, termasuk juga dalam perubatan. Di samping juga halia juga disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai minuman ahli syurga, ya. Minuman ahli syurga, ya. Selain daripada ialah kalau kita lihat juga disebutkan sini untuk nak luka yang berdarah. Contohnya dia kata ambil halia sebesar jari, dicuci lalu diparut, letakkan parutan halia pada bahagian yang luka. InsyaAllah antaranya boleh juga mengeringkan juga menyembuhkan luka itu. Di samping juga disebutkan banyak kudis-kudis, ya. Ambil sedikit halia yang dikupas, ditumbuk, dicampurkan dengan sedikit madu, lalu ditampal pada kudis. Ini kudis yang teruk lah, ya. Balutkan dengan kain, perahan air halia yang dicampurkan madu ini juga perlu diminum pada waktu pagi dan juga petang. Boleh diletakkan pada kudis, juga dengan campuran halia dan juga madu tadi itu boleh kita minum sebagai satu usaha kita nak sembuhkan, ya. Itu antara kelebihan-kelebihan yang ada yang boleh kita kongsikan untuk khasiat-khasiat yang ada pada halia, ya. Dan juga termasuk juga lah kita lihat sup juga banyak menggunakan halia. Termasuk jugalah orang Terengganu, kan. Orang Terengganu ikan singgang juga banyak juga letakkan halia. Sebab halia ni banyak manfaat. Jadi beramallah dengan halia, insya-Allah adalah kebaikannya itu, ya. Jadi kalau nak tahu buah-buahan dan juga yang telah saya ceritakan sebelum ni, pergilah kepada channel Ustaz Amir Halal dan juga anda boleh lihat di situ, insya-Allah, ya. Dan juga lepas ni juga saya akan kongsikan bagaimana halia sekarang orang letakkan dengan cuka. Nanti saya akan ceritakan bagaimana cuka khasiat, dan juga ada cuka yang halal, ada cuka yang haram. Yang tu perlu juga kita tahu. Di sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.